Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini, Cikgu Azli akan menerangkan berkenaan dengan tolok skru micrometer. Okey. Jadi, apa yang kamu dapat nampak okey dalam slide yang ada ni, ini adalah rupa bentuk tolok skru micrometer. Okey. Yang mana terdapat beberapa bahagian utama yang harus kamu kenal. Yang pertama, rahang. Rahang ni dia adalah bahagian yang digunakan untuk orang kata apa? Mengepit objek yang kita nak ukur, dia punya ketebalan ke, diameter luar ke. Jadi rahang ni boleh digerakkan ke kiri dan ke kanan. Yang kedua ialah skala utama. Skala utama ni sama macam angkut vernier. Skala utama tidak bergerak. Berapa nilai satu senggatan skala utama? Satu senggatan membawa nilai 1 milimeter. 1 milimeter. Nanti kita tengok lagi perincian tentang skala utama ni. Kemudian ada skala vernier. Skala vernier ni dia boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Namun pergerakan dia dalam putaran. Dalam bentuk putaran. Bidal ni adalah bahagian yang bergerutu tu. Digunakan kita nak pusing skala vernier untuk membuka rahang dan menuntuk rahang. Kita akan pusing skala vernier dengan cara kita pusing dekat bidal ni. Dia ada bahagian bergerutu tu. Jari kita kat situ lah. Kita pusing. Dan last sekali, skru ratchet. Skru ratchet ni dia digunakan kita nak bagi nak kata kunci tak kunci, tapi bila kita dah rapatkan rahang dengan cara kita pusing bidal, bila dah rapat, kemudian kita akan pusing skru ratchet sampai dia bunyi tik tik tik. Jangan terlampau banyak sangat bunyi tik tu. 3 kali dah cukup. Itu bahagian utama tolok skru micrometer. Sama je lah. Dalam mengambil apa-apa pun ukuran, menggunakan alatan tangan yang memiliki skala. Tak kira lah kamu nak ambil ukuran untuk silinder penyukat ke, pembaris ke. Yang mana ada skala, pastikan kamu bagi perhatian terhadap ralat parallax. Ralat parallax, dalam bahasa Inggerisnya parallax error. Iaitu ralat yang disebabkan oleh kedudukan mata kita. Kedudukan mata haruslah tepat. Haruslah tepat. Jadi garisan mana yang kita nak perhatikan betul-betul lah. Kalau kamu tengok ada sleeve. Sleeve tu adalah skala untuk skala utama lah. Senggatan dia yang ditunjukkan dengan anak panah untuk sleeve tu. Timbel tu skala vernier lah. Yang perlu dibagi perhatian untuk mengambil bacaan skala vernier, senggatan mana kita nak baca, garisan skala vernier tu haruslah berada tepat dekat reference line yang melintang dekat skala utama. Penting untuk kamu ambil bacaan dengan tepat. Ini contoh. Kalau kita tengok betul-betul skala utama yang bermula dengan kosong, ada senggatan ke atas, ada senggatan yang ke bawah, ada garisan melintang. Garisan melintang tadilah yang reference line tu, yang mana kita gunakan untuk menentukan
garisan skala vernier mana yang kita nak ambil bacaan dia. Dalam contoh ni, okey, berapa bacaan skala utama? Okey, 2.50 mm. Bagaimana dapat 2.50 mm? Okey, tadi cikgu dah beritahu. Okey, satu senggatan skala utama bernilai 1 mm, 1 milimeter. Okey, garisan mana yang mewakili 1 mm? Kalau kamu tengok betul-betul, okey, tengok betul-betul, ada garisan bermula dengan kosong, kemudian ada garisan menegak tapi di bawah, kemudian garisan menegak atas. Garisan yang atas itulah satu tanda 1 mm. Yang di bawah tu maksudnya separuh. Kalau garisan menegak di bawah yang pertama tu, itu adalah 0.5 mm. Kemudian 1 mm yang menegak atas. Menegak bawah pula 1.5 mm. Kemudian menegak atas kedua pula 2.0 mm. Menegak bawah 2.5 mm. Sebab itulah tengok berapa bacaan dia. Bacaan skala utama 2.5 mm. Sebab kita ambil garisan skala utama yang kita nampak. Yang kita nampak berapa tu? Last kali yang kita nampak adalah garisan yang ketiga bawah. Garisan menegak yang ketiga bawah. Maksudnya garisan tu bernilai 2.5 mm. Manakala skala vernier pula, bacaan dia 0.38 mm. Okey. Skala vernier ni senggatan dia melintang. Okey, kita nak ambil tanda senggatan yang mana nak baca tu nilai dia. Kita ambil yang berada tepat dengan reference line. Tengok, skala utama ni dia ada tanda senggatan yang tegak atas bawah, dan dia ada satu garisan yang melintang. Garisan melintang tu dia akan selari dengan garisan ataupun garisan melintang pada skala utama tu dia akan selari dengan tanda senggatan skala vernier. Kalau dalam contoh ni, okey, tengok 35 tak tepat. Atas dia satu tanda, dua tanda, yang ketiga yang tepat tu. Jadi 0.38. Betul lah tu. 35, 36, 37, 38. 35, 36, 37, 38, 39, lepas tu 40. Yang ke-36 tu, yang ke-36, 7, yang ke-38 tu lah yang berada selari dengan garisan melintang dekat skala utama tu. Tapi satu senggatan untuk skala vernier membawa nilai berapa? 0.01 mm. Jadi ni 38. Sebab itulah dapat 0.38 mm. Jadi sama macam angkut vernier, untuk mendapat bacaan, okey, kita tambah nilai skala utama dengan tambah nilai skala vernier. Jadi 2.50 tambah dengan 0.38, dapatlah jawapan dia 2.88 mm. Kena ingat unit dia mm. Okey. Ni contoh lagi. Ni nak bagi nampak lebih detail. Gambar yang sebelah kanan atas tu, itu gambar orang kata apa? Yang macam real lah. Okey, yang macam real. Kalau kamu lihat dia punya permukaan untuk tanda senggatan skala vernier tu, dia agak
condong. Jadi sebab itulah yang dikatakan mata tu kena tengok betul-betul. Tanda senggatan skala vernier yang mana berada tepat dengan garisan melintang di skala utama. Okey, ni yang cikgu cakap ni. Satu senggatan daripada kosong hinggalah ke, tengok rujuk gambar yang bawah sebelah kanan tu. Okey. Okey. Boleh. Jadi satu tanda senggatan menegak skala utama tu atas, menegak atas. Bernilai 1 mm. Jadi yang di antara tu garisan menegak bawah tu itu 0.5 mm, separuh. Okey. Cikgu harap kamu bolehlah mengingat. Okey. Ni dia. Kalau dalam angkut vernier, kalau dalam angkut vernier kita ada ralat sifar. Okey, sama juga dengan tolak skru micrometer ni. Okey, dia juga ada ralat sifar. Jadi macam mana nak tahu ada ralat sifar ke tidak? Okey, kita pusing bindal. Itu kita pusingkan skala vernier tu sampailah rahang tertutup. Okey, rahang tertutup rapat. Okey, kita boleh lihat. Kalau tanda senggatan kosong berada tepat dengan garisan melintang dekat dengan skala utama tu, maksudnya tak ada ralat. Okey. Tapi kalau macam contoh ni, tanda senggatan kosong berada di bawah. Dah pusing bagi rapat rahang. Okey, dah rapat, dah tak boleh pusing. Okey. Kedudukan tanda senggatan yang bernilai kosong skala vernier tu tidak berada selari dengan garisan melintang pada skala utama. Maka terdapat ralat. Ralat positif ke ralat negatif? Okey, cara nak ingat, kalau di bawah positif. Kalau di bawah positif, maksudnya tanda senggatan kosong skala vernier berada di bawah garisan melintang ataupun reference line skala utama. Kalau di bawah je, ralat positif. Kemudian kita ambil berapa positifnya, berapa ralat positifnya. Kita ambil nilai tanda senggatan yang berada selari ataupun yang berada betul-betul bertemu dengan garisan melintang pada skala utama tu. Macam anak panah warna merah tunjuk tu. Okey. Garisan yang ketiga daripada kosong. Okey, jadi bernilai 0.03 mm. Jangan lupa letak tanda positif tambah. Letak tanda tambah dekat depan sebab dia positif. Boleh. Jadi kamu pun kena ingat. Kalau soalan tu dia tak letak ralat positif, dia tak tulis ralat positif, dia hanya letak ralat sama dengan dia tak nyata, dia tak tulis positif tu, dia tak tulis negatif tu, tapi dia tulis ralat sama dengan ataupun ralat sifar sama dengan tambah 0.03. Perkataan positif ke negatif ke tak ada, yang ada tambah ataupun tolak.
Kalau tambah tu kamu tahulah. Oh, ini ralat positif. Kalau tolak tu ralat negatif. Okey. Ini ralat negatif. Ralat negatif bila rahang dah rapat, kedudukan tanda senggatan skala vernier yang bernilai kosong tu berada di atas garisan melintang pada skala utama. Tengok betul-betul. Okey. Juga kita tengok tanda senggatan mana pada skala vernier tu yang berada tepat dengan garisan melintang ataupun reference line di skala utama. Okey. Garisan yang ditunjukkan oleh anak panah berwarna merah. Okey. Jangan tersilap. Ada yang baca 48. Okey, maaf Ada yang baca 0.48 mm. Kita juga baca daripada kosong. Cuma kita baca ke bawah lah. Tadi ralat positif kita baca daripada kosong naik ke atas. Sekarang ni kita baca daripada kosong turun ke bawah. Bukan ambil daripada 45. Okay, jadi tanda sengkatan yang kedua iaitu 0.02 mm. Sebabkan dia negatif, letak tanda negatif. Boleh Okey, ni contoh. Okey, contoh berapa ni? Berapa nilai bacaan dia untuk skala utama? Yang kita nampak lepas 15 tanda sengkatan yang menegak atas tu, lepas tu bawah nampak, yang atas tu nampak lagi tu. Maksudnya ni 16 mm. 16 mm. Ni contoh macam mana nak baca. Ni pula. Ni contoh tadi. Ni yang kamu nampak berapa? 5 nampak. Lepas tu skala utama, kita fokus skala utama. Lepas tu yang last nampak skala utama adalah garisan menegak bawah. Lepas 5 ada garisan bawah pula. Jadi berapa nilai dia? 5.5 mm. Tu cara nak baca skala utama. Okey, ni dia. Ni contoh tadi. Berapa bacaan skala utama? 6.5 mm. Berapa skala vernier? 0.00 mm. Jadi bacaan alat 6.5 mm. Boleh Okey, contoh lagi. Kali ni skala utama tu dia tak ada nombor. Kena pandai baca. Macam pembaris jugalah. 1 tu tak nampak lagi. 1 tu garisan 0 tu garisan tegak atas tu tinggi sikit. Lepas tu pendek yang garisan atas, bahagian atas. Kemudian yang kelima tu tinggi sikit. Lepas tu 6, 7, 8, 9. Maksudnya bacaan skala utama dia 9 mm. 9.00 mm. Berapa skala vernier? 0.48 mm. Tambahlah dua-dua. 9 tambah 0.48. Okey, 9.00 tambah 0.48 mm. Dapatlah 9.48 mm. Okey. Ni pun sama contoh. Okey, ni pun contoh. Cikgu tak nak ajar. Nanti kamu boleh buat latihan. Okey. Cikgu ajar sikit. Ni berapa nilai ni? 3.5 mm untuk skala utama. Skala vernier
0.31 mm. Tambahlah kedua-duanya. Ini bersama. Berapa bacaan skala utama? 10. Lepas tu ada garisan bawah tu nampak. Skala utama. Jadi 10.5 mm. Skala vernier. Garisan tanda senggatan 10 tu yang berada tepat dengan garisan melintang skala utama. Jadi 0.10 mm tambah dengan skala utama 10.5. Jadi bacaan dia 10.6. Ni contoh. Tengok ni contoh. Okey. Yang A. Okey. 6.5 mm tambah dengan 0.28 mm dapat 6.78 mm. Kamu tengok betul-betul macam mana dapat bacaan tu. Yang B 17.0 mm skala utama. Skala vernier dia okay, 0.42 mm. Tambah dapat 17.42 mm. Okey, kamu boleh pause dekat slide ni, video ni. Kamu tengoklah macam mana yang dikatakan dapat nilai ni. Okey. Ni contoh soalan. Ini dalam bahasa Inggeris lah. Okey. Sama macam angkut vernier. Okey. Dia boleh bagi soalan. Okey. Dia letakkan dua gambar. Satu gambar yang kamu perlu tentukan ada ralat ke tidak. Yang kedua adalah gambar yang mana dia dah ukur objek. Jadi lepas untuk dapat bacaan sebenar, kamu haruslah tolak. Apa tolak apa? Observe reading tolak dengan zero error. Ataupun bacaan tolak skru micrometer ni yang sebelah kanan tolak dengan ralat sifar. Tolak kena tolak. Sama je lah macam angkut vernier. Okey. Itu saja. Sekian, terima kasih.